guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Ini dia sahabat semua, satu kenyataan yang menyayat hati dan juga menyedihkan daripada Datuk Mahfuz Omar buat sahabatnya. Ya, katanya kemenangan ini buat Allahyarham Salahuddin Ayub, mantan ahli Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram. Jadi apakah yang dikatakan oleh Datuk Mahfuz Omar ini jadi menarik untuk saya kongsikan sahabat-sahabat semua. Katanya, Din, aku mai Johor dan berkampung hampir 3 minggu. Kita menang, Din, kata Datuk Mahfuz, yang ditujukan kepada Allahyarham Salahuddin Ayub, sahabat-sahabat semua. Jadi melalui kenyataan ini, katanya pemergian bekas ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai yang lalu masih dikenang sahabat seperjuangan dalam pentas politik yang akrab dengannya. Meskipun legasi Salahuddin di Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram berjaya dipertahankan dalam PRK semalam, namun nama arwah tetap segar diingatkan sahabat-sahabatnya. Kata Datuk Mahfuz, Din, katanya, aku mai Johor dan berkampung di sini hampir 3 minggu untuk pastikan kemenangan kita. Kita menang, Din, katanya. Al-Fatihah buat sahabatku, Din, tulis sahabatnya Datuk Mahfuz pada satu catatan di Facebook beliau hari ini. Sebelum kemenangan di PRK semalam, Mahfuz yang juga naib Presiden amanah menzahirkan kepercayaan bahawa masyarakat di Pulai dan Simpang Jeram akan mengekalkan legasi rahmah di kedua-dua kawasan itu. Jadi Februari lalu ketika dalam sidang Dewan Rakyat, Salahuddin dilapor pernah menzahirkan hasrat berkaitan konsep rumah rahmah yang diperkenalkan sendiri oleh beliau. Katanya, cita-cita saya adalah kalau boleh rahmah ini jadi satu value, nilai, mungkin sampai bila-bila setiap peniaga atau antara kita akan membuka perniagaan yang untung ataupun tidak untung, tetapi ada portion daripada perniagaan kita dan niat untuk bantu orang yang susah, katanya. Jihad Salahuddin selepas dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup adalah memastikan orang-orang miskin dan susah tidak kelaparan melalui menu rahmah dan harga rahmah. Itu dia satu kenyataan. Ya, apabila saya membacakan kenyataan ini, saya sendiri merasakan ya betapa menyedihkan sebenarnya pemergian seorang aktivis ya, ahli politik yang begitu dekat dengan rakyat ya, begitu memahami kesusahan rakyat, sehingga ya cetusan idea beliau ini untuk memperkenalkan inisiatif Rahmah ini ya menjadikan rakyat Malaysia begitu tersentak dengan pemergian beliau. Dan juga kita melihat Rahmah ini ya, walaupun pemergiannya tapi menu Rahmah dan segala Rahmah ya, inisiatif yang diperkenalkan oleh Allahyarham Salahuddin Ayub tetap diteruskan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Inilah peninggalan legasi Allahyarham Salahuddin Ayub yang pastinya akan dikenang oleh rakyat Malaysia. Sahabat-sahabat semua, kita ucapkan tahniah kepada Allahyarham Salahuddin Ayub ini. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi berbalik kepada satu lagi berita yang baru saja kita terima sebentar tadi, mengatakan drama boy, siapa yang tidak kenal dengan drama boy, Syed Saddiq, Presiden Parti Muda, bakal mengkhianat kerajaan. Ya, adakah benar apakah yang dimaksudkan dengan bakal mengkhianat kerajaan itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda, sahabat-sahabat semua di luar sana. Jadi sebelum itu saya ingin mencari headline dulu berita ini supaya kita bersama-sama melihat dan juga mendengar ya daripada sumber yang mengatakan bahwa Syed Saddiq keluar daripada blok kerajaan. Itulah yang berlaku. Jadi apa maksudnya keluar daripada blok kerajaan ini? Kata-kata daripada sumber yang membuat pendedahan ya berkaitan dengan isu ini. Yang mana ahli Parlimen Muar Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman dijangka menarik balik sokongan terhadap kerajaan di Dewan Rakyat. Sumber yang rapat dengan Presiden Muda itu berkata, pengumuman rasmi dijangka dibuat lewat hari ini menjelang sidang khas Dewan Rakyat esok untuk semakan separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. Katanya YB Saddiq telah menghantar surat kepada pejabat Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Hari pada tengah hari ini memaklumkan tindakannya untuk menjadi sebahagian daripada blok pembangkang, kata sumber itu kepada Malaysia Kini.
Tetapi muda tidak akan menyertai Perikatan Nasional. YB Syed Saddiq akan menjadi kuasa ketiga katanya. Itu antara alasan ataupun uh, pendirian. Kononnya mereka keluar dan tidak menyokong kerajaan, tetapi tidak akan menyertai Perikatan Nasional. Soalnya sahabat semua, adakah Anda percaya dengan kenyataan ini? Ya, ramai yang ahli politik ini, ya, mereka akan mengatakan kononnya tidak akan keluar parti, kononnya tidak akan menyokong parti. Tetapi akhirnya sahabat semua, apa yang berlaku kepada era Kerajaan Pakatan Harapan, ya, yang mana Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir. Beliau sendiri mengingkari janji yang sepatutnya jawatan itu akan diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi akhirnya mereka dengan panas, dengan gairah untuk tidak melepaskan jawatan itu. Dan salah seorang juga yang menyokong tindakan Tun Dr. Mahathir ini selain daripada Azmin Ali adalah Syed Saddiq, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kalau mereka mengatakan keluar dan tidak menyertai Perikatan Nasional, ini adalah kata-kata daripada politikus, sahabat semua, yang tidak boleh dipercayai. Kalau hari ini mereka mengatakan ya kononnya mereka tidak akan menyertai Perikatan Nasional, ya mungkin 2 atau 3 tahun kemudian ataupun mungkin pada PRU 16 ini mereka bakal melawan kerajaan perpaduan hari ini. Itu anggapan saya dan juga pandangan saya berkaitan dengan kenyataan daripada sumber yang rapat dengan Presiden muda ini. Jadi katanya lagi, muda kekal menyokong agenda kerajaan apabila mengundi di Dewan Rakyat mengenai reformasi perlembagaan dan institusi, kata sumber itu. Jadi kalau sudah menjadi pembangkang, kenapa masih lagi mau menyuarakan kononnya masih menyokong agenda kerajaan? Ini maksudnya mereka cuba bermain 2 kolam, sahabat-sahabat semua. Pembangkang tetap pembangkang, kerajaan tetap kerajaan. 2 perkara yang berbeza, sahabat-sahabat semua. Jadi sidang khas Dewan Rakyat esok akan menyaksikan ahli parlimen pula yang baru dipilih, yaitu Saizan Kayat daripada Pakatan Harapan, menyertai bangku kerajaan dan memulihkan majoriti 2/3 gabungan itu. Bagaimanapun, ya, penarikan balik sokongan Syed Saddiq akan menyebabkan kerajaan kekurangan 1 kursi daripada jumlah minimum yang diperlukan untuk meluluskan beberapa pembaharuan, termasuk hak kewarganegaraan bagi wanita yang berkahwin dengan bukan warga negara Malaysia di luar negara dan memisahkan jawatan pegawai negara dan pendakwa raya. Jadi sumber kedua daripada muda turut mengesahkan keputusan Syed Saddiq dan juga akan menjengakkan pengumuman akan dibuat lewat hari ini. Jadi pada malam ini juga akan ada town hall dalam talian untuk Syed Saddiq menjawab sebarang pertanyaan, kata sumber pimpinan muda. Awal hari ini Setiausaha Umum DAP Anthony Loke telah mengingatkan Syed Saddiq bahwa kemenangannya di kursi parlimen muar pada pilihan raya umum yang ke-15 adalah kerana sokongan Pakatan Harapan. Jadi pada 5 September Syed Saddiq mengancam menarik balik sokongan terhadap kerajaan perpaduan sekiranya tiada penjelasan daripada Jabatan Peguam Negara berhubung penarikan balik 47 pertuduhan rasuah terhadap timbalan Perdana Menteri, yaitu Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Parti UMNO. Bagaimanapun berkata keputusan itu dibuat berdasarkan alasan yang kukuh, itu adalah kata-kata yang ataupun kenyataan yang dikeluarkan pejabat peguam negara. Dalam satu kenyataan petang ini, muda mengesahkan parti itu telah keluar daripada blok kerajaan. Jadi menurut keputusan peguam negara yang juga telah melepaskan tanpa membebaskan Ahmad Zahid, tanpa penjelasan yang meyakinkan, telah menimbulkan banyak tanda tanya kepada rakyat secara umum. Ini melanggar prinsip kerajaan madani yang ingin melawan rasuah, katanya. Jadi sehubungan keputusan itu, muda percaya bahwa institusi perundangan ini telah dicemari dan kerajaan perpaduan seolah-olah telah menormalisasikan budaya rasuah, kata kenyataan itu. Jadi sekali lagi, ini adalah satu cubaan membina persepsi. Kononnya kerajaan perpaduanlah yang membuat keputusan. Kononnya kerajaan perpaduan inilah yang telah campur tangan. Sahabat semua, seringkali ya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau tidak pernah ya campur tangan atau menekan mana-mana agensi kerajaan. Ya, apatah lagi melibatkan kes-kes seperti mana yang dilakukan ataupun ya kes terhadap Ahmad Zahid Hamidi. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Kalau benar Datuk Seri Anwar campur tangan, kenapa Muhyiddin Yassin ataupun Abakau ini boleh dibebaskan? Ya, dan Zahid Hamidi bukan dibebaskan tetapi dilepaskan tanpa dibebaskan. Karena adanya bukti-bukti baru, maka siasatan yang lebih menyeluruh perlu dilakukan sekali lagi oleh ya SPRM dan juga polis di Raja Malaysia, sahabat-sahabat semua. Dan karena itu juga dengan cadangan kerajaan hari ini untuk menubuhkan RCI,
Ya, jadi ini adalah satu tindakan yang ataupun kenyataan yang sembrono yang mengatakan kononnya ya janji-janji reformasi yang dibuat sebelum pilihan banyak diabaikan dengan memberi alasan kerajaan sekarang baru. Itu antara ya kata-kata meroyan ketidakpuasan hati daripada pemimpin-pemimpin daripada parti muda ini, sahabat-sahabat semua. Sedangkan ya bagi hemat saya ya pemimpin muda ini sebenarnya adalah bersikap hipokrit. Kalau sebelum ini Zaid Hamidi dibebaskan daripada 40 pertuduhan. Apa yang Presiden muda ini katakan? Katanya mereka menghormati keputusan kehakiman. Hari ini sekali lagi Zaid Hamidi bukan dibebaskan, cuma dilepaskan tanpa dibebaskan. Dia akan didakwa bila-bila masa saja. Apabila selesainya RCI ataupun penyiasatan melalui bukti-bukti baru yang dikemukakan oleh representasi daripada Zaid Hamidi. Sekiranya benar ya ada terbabit ya dia akan didakwa, dan sekiranya tidak dia akan dibebaskan, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi katanya kerajaan hari ini hilang kredibiliti. Sebenarnya sahabat semua ya peguam negara sendiri telah pun membuat kenyataan sebelum ini bahwa yang memberhentikan pendakwaan ini adalah peguam negara itu sendiri ya apabila menerima 11 alasan daripada representasi ataupun peguam bela Zaid Hamidi yang menyatakan ya beberapa alasan kenapa pendakwaan itu dikatakan adalah satu pendakwaan terpilih, dan selain itu dia adalah satu pendakwaan yang begitu terburu-buru, cuai ya tanpa bukti yang kukuh. Adakah ini ya yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini? Ya, tetapi pemimpin daripada muda ini mendiamkan diri. Ya, sepatutnya mereka kena terbuka ya menerima dan juga melihat ya dari sudut pandang yang berbeza, sahabat-sahabat semua. Jadi apapun hari ini, kalau benarlah ya kita akan mengetahui jawabannya secara detail ya pada hari esok. Benarkah drama boy daripada Presiden Parti Muda ini telah mengkhianati kerajaan perpaduan? Kita akan ketahui walaupun malam ini kalau tidak ada sebarang live daripada mereka, esok kita akan ketahui di mana kerusi ahli Parlimen Muar ini. Adakah beliau berada di dalam blok kerajaan ataupun dalam blok pembangkang? Kiranya sahabat semua, esok dia berada di dalam blok pembangkang. Jadi dia sudah pun menyuarakan ya bahwa beliau akan melawan kerajaan dan rakyat kena mengambil keputusan ya apabila adanya PRU 4 tahun mendatang. Apa yang harus dilakukan oleh pengundi-pengundi, penyokong-penyokong kerajaan adalah untuk melanggar Parlimen Muar ini. Jadi Pakatan Harapan harus meletakkan calon ya untuk melawan pengkhianat kerajaan ini, yaitu Presiden daripada Parti Muda ini, sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ini dikatakan oleh Anthony Locke, kemenangan yang diperoleh oleh Syed Saddiq di Muar bukanlah atas kekuatan beliau. Karena kita nampak mereka bukannya ada jentera, mereka bukannya ada akar umbi yang kuat di Parlimen Muar ini. Tetapi yang memberikan kemenangan adalah karena sokongan yang diberikan oleh komponen parti yang ada dalam Pakatan Harapan, yaitu DAP, Amanah dan juga Parti Keadilan Rakyat. Jadi benar kalau kita lihat esok membuktikan bahwa dia telah pun mengkhianati kerajaan, sahabat-sahabat semua. Mulailah berkempen hari ini untuk menolak secara besar-besaran ya ahli parlimen pengkhianat ini di Parlimen Muar. Kita harapkan dia akan tersungkur seperti mana yang berlaku kepada pengkhianat ataupun kaki-kaki fitnah daripada parti pembangkang yang ada hari ini, tersungkur di Parlimen Pulai, tersungkur di Dewan Undangan Negeri Adun Simpang Jeram. Bukan adunnya, Dun Simpang Jeram. Jadi ini pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda, sahabat semua? Adakah Anda seirama bersetuju dengan kenyataan saya ini? Anda boleh berikan komen pandangan Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya,
tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi pada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.